عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah, mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki sehat, kekuatan, sehingga kita terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang paling mulia, yaitu salat. Terlebih lagi salat berjamaah dan kita boleh hadir di masjid ini. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat sentiasa hadir di majlis ta'lim, kita diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang terbaik, dan juga kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim juga pada hari ini. Ini pertama kali saya duduk di depan sini, walaupun kadang solat Jumat saya ada di belakang sana, ataupun solat Idul Adha, biasanya saya ada di belakang sana dengan anak saya. Alhamdulillah pada hari ini kita boleh sama-sama duduk di sini untuk belajar. Saya juga masih belajar. Kalaulah ada kesilapan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya cuba akan membaca satu kitab. Kitabnya bernama Maqasidul Ibadat. Kalau kita terjemah dalam bahasa kita, tujuan, syarat untuk pensyariatan ibadat, atau mengapa ibadat itu disyariatkan dan apa tujuan-tujuannya. Kitab ini ditulis oleh As-Sultan Al-Ulama bernama Izzuddin Abdus Salam Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Damaskus dan besar, belajar dan wafat dan dimakamkan di Mesir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab beliau menyebutkan maqsudul ibadat, tujuan daripada ibadat, kulliha at-taqarrubu ila Allah azza wa jalla. Semua ibadat yang kita kerjakan dalam kehidupan ini dan Allah syariatkan kepada kita, tujuannya adalah at-taqarrub ilallah, atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wa ya'ni at-taqarrubu ilallah azza wa jalla al-qurbu min judihi wa ihsanihi. Yang dimaksud dengan at-taqarrub ialah at-taqarrub min judihi,
kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata beliau, wa an yu'amila al-mutaqarrab ilaihi, hendaklah kita semua yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala muamalatan atau muamalata man taqarraba ilaihi, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mana orang-orang yang telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudah kita memang taat, tapi kalau kita kata kepada Allah Subhanahu wa taala taat, memang berat. Ya. Macam mana tidak berat? Allah panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak kalau kita panggil anak kita balik sahaja sekolah, ya, nak pulang, jangan pergi dulu ke rumah kawan tu, makan, solat, barulah bermain. Tapi kalau dia tak dengar, kita panggil sekali, ya, kita panggil 2 kali tak dengar. Kalau ayah mungkin panggil sekali 2, suara tinggi lah. Emak kalau panggil 7 kali tu, sudah sambar mak dah hilang dah tu. Dah 7 kali. Sebab anak di depan laptop. Lagi-lagi yang dipanggil anak lelaki. Semua sama. Anak lelaki tak dengar, tuan-tuan. Anak lelaki tak dengar. Kalau dah 7 kali panggil, baru dia dengar. Itu pun ketika mak angkat suara ke? Itu dia. Maka kalaulah kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh beliau an yu'amila al-mutaqarrab ilaihi muamalata man taqarraba ilaihi, seperti mana orang-orang yang telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bit-ta'ah wat ta'zim, tunduk, ya, wal khudu', ya, wat tafkhim, ya. Maka semua ini boleh kita laksanakan dalam ibadah kita, dalam solat kita, anta haqqaqa hadhihi kulliha bi huduril qalb, dengan kehadiran hati kita ketika kita solat. Sebab kadang-kadang kita dipanggil oleh Allah, kita sedang busy, sangat busy. Kita jual, ya, sesuatu, orang makin ramai, ya Allah nak jual sebiji, datang lagi satu, ya Allah dah nak komat, 10 minit lagi datang sebiji, seorang lagi datang beli, ya Allah, seorang datang. Ujian bagi kita yang sedang berdagang. Yang kerja ofis pula, ketika kita alhamdulillah bolehlah solat berjamaah ni, azan pun sudah berkumandang, bos pula datang, ni boleh tak hantar ni pergi photostat, Allah tak nak pergi, kata bos, kata, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita satu ibadah, maka dia boleh terrealisasi dengan hudurul qalb, kehadiran hati kita. Boleh tak kita mengatakan betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka teramat susah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala minta kita dengan ta'ah, dengan khudu', ya,
dengan ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak boleh kerjakan itu semua, dikatakan oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam, wa illa fal qurbu min dzatihi muhalun. Kalau kita tak boleh lakukan ketaatan kita kepada Allah dengan hudurul qalb, solat Allahu Akbar, ada yang ambil dagangan aku ke? Itu dia. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi aku letak poket dekat sebelah mana ya? Gaji baru je turun ni. Dah dekat-dekat di tarikh 28. Tadi saya letak atas meja. Kok ada yang ambil? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Maka kena betul. Maka kalau tak ada ketaatan, tidak ada khudu', fal qurbu min dzatihi muhal. Maka kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mustahil. Tak mungkin kita sebut kita dekat kepada Allah tapi tak ada ketaatan kita dari apa yang kita lakukan yang membuktikan bahawa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini anak yang taat kepada ibu bapa saya. Oh iya. Panggil mak ayah, nak sini. Tak dengar. Nak buktinya mana? Kalau tak ada buktinya, maka kedekatan kita kepada ibu bapa kita tak betul. Begitu juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Li'annal qurba wal bu'da, kerana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala min sifatil ajsam, secara fizikal. Apa buktinya kita taat? Secara fizikal kita tak pernah mendirikan solat. Apa buktinya kita taat, khuduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tak pernah rukuk, kita tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sentiasa rukuk, sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti ada. Bukti ada. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud qurbu juga adalah qurbu al-ma'nawi. Dekat kepada Allah ni bukan secara zat kita, fizikal kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu tidak bertempat. Tidak bertempat. Ini perbahasannya dalam perbahasan ilmu akidah. Maka yang dimaksud dekat ini adalah dekat secara maknawi. Maknanya pertolongan Allah semakin dekat. Oleh itu banyak guru-guru kita mengatakan ketika kita ada menghadapi satu permasalahan solat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak orang-orang soleh ketika dia mendirikan solat mohon kepada Allah dikabulkan. Kenapa? Dekat dengan Allah, mudah nak minta apa sahaja. Kalau tuan-tuan, puan-puan dan semua jamaah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nak mohon apa jua mudah. Asbab dekat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalaulah kita jauh kepada Allah, solat tak pernah, puasa belum lagi, ya. Lalu kita nak minta kepada Allah, ya Allah berilah pertolongan. Lalu pertolongan itu kita sebagai manusia anggap pertolongan itu sangat lama. Ya wajar, asbab kita sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak orang soleh kalau dia sujud kepada Allah sekali sahaja, mohon kepada Allah, tiba-tiba hujan turun. Tapi tak boleh juga kita katakan, ustaz ni dekat tak dengan Allah. Buktikan ustaz doa turunkan hujan besar hari ini.
Kita pula yang minta macam-macam. Kalau guru tak hebat macam ni, ni tak hebat ni namanya. Tu dia. Oleh itu sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing. Oleh itu dikatakan wali qurbihi min khalqihi ma'nayani, ya, dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama, qurbuhu bil ilmi war ru'yati wa syumuli as-sultan. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maknanya Allah mampu melihat, mengetahui apa sahaja yang terlintas dalam hati kita atau dalam kepala kita. Kita nak buat apa sahaja, Allah tahu, Allah melihat. Oleh itu kehadiran hati kita sedar bahawa Allah mengetahui, Allah melihat kita, akan membawa kita dekat dengan Allah dan semakin menjauhi apa-apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu yang kedua, al-qurbu bil judi wal ihsan. Maka dikatakan fal qurbu al-awwal 'amun li jami'i al-aqwan. Dekat yang pertama dengan ilmu, war ru'yah, itu untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mukmin, fasik, kafir, sama. Allah melihat apa yang dia lakukan. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. 1 minit ini, 1 minit yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui apa yang kita laksanakan. Wal qurbus tsani, ya, yang qurbnya itu dengan jud, kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa ihsannya? Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sakinah, ketenangan kepada kita. Yang kedua ini khasun, ya, khusus bi ahlil iman, untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sakinah, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-ridha. Maka yang kedua ini, dekat dengan Allah, adalah yang kita kejar. Kalaulah yang pertama ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatinya. Apa dalilnya? Kalau yang pertama, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tak adalah satu perbincangan secara rahsia yang dilakukan 3 orang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau secara rahsia 5 orang, Allah Subhanahu wa taala yang keenam. Wala adna min zalik, tidak kurang dari itu, 2 orang ke, wala aktsar, ataupun lebih banyak daripada 6, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama orang itu. Maknanya Allah melihat, Allah tahu apa sahaja yang kita lakukan. Sekarang kita tak tahu. Tapi ayat itu dalam surah Al-Mujadalah disebutkan summa yunabbi'uhum yaumal qiyamah, diberitahu kepada kita, ni awak lakukan ketika di dunia, ni yang awak kerjakan ketika di dunia. Mungkin kita melakukan ketaatan, ini buktinya. Awak di mana solat subuh? Di sebelah sini. Oh, pada tarikh ini awak solat subuh di mana? Di sebelah sana. Ya. Maknanya tempat sujudnya kita tukar, gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, betul tak awak solat subuh? Karpet ni
dia beri kesaksian, ya betul, namanya solat di atas saya pada tarikh 28 bulan 1 2024. Itu dia. Maka kalau orang soleh ya, untuk melakukan sesuatu dia akan di banyak tempat. Tapi adakah di sekitar sini yang solat khas di hujung sebelah sana? Ada? Ada. Kalau solat di hujung sana biasanya tuan ni ada di hujung sana. Ada. Tapi ada yang sesetengah jamaah yang suka solat hari ini soft yang di sini, esok di barisan yang kedua, esok barisan yang ketiga, esok barisan keempat. Agar kenapa? Agar tempat sujudnya berpindah dan bertukar setiap hari dan setiap masa. Di satu tempat boleh Ustaz? Boleh. Datang ya, alhamdulillah. Baik. Wadalla 'alal qurbi tsani. Apa dalil yang menunjukkan bahawa ada dalil tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-qurbu ats-tsani. Dikatakan wasjud waqtarib. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sujudlah kamu dan dekatkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtarib maksudnya adalah taqarrubu ila rahmatillahi wa ihsanihi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kepada ihsan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tanpa rahmat Allah, sukar nak langkahkan kaki kita pergi ke sini. Kalaulah kita pukul 5 pagi, Allahu Akbar, sejuk ya. Tambah lagi dengan aircon ya, tilam pun hangat ya. Kita nak bangun, nak melangkahkan kaki ke sini sangat berat. Maka bersyukurlah tuan-tuan, puan-puan yang sentiasa hadir ke sini ya. Tilam ni hangat, syurga lagi hangat ya. Air ni sejuk, air di dalam syurga lagi sedap rasanya, begitu ya. Maka ya Allah, kalau saya lalu biasanya tuan-tuan puan-puan di depan, kalau daripada rumah pergi tengok pergi ke sekolah, ada sahaja jamaah perempuan lalu jalan kaki. Allah, berapa banyak pahala yang didapat dengan jalan kaki. Ustaz, saya tak mampu jalan kaki Ustaz, datang pun dengan kereta. Pahala tak banyak ke Ustaz? Asbab kereta yang berpusing ya. Jangan khawatir dengan pahala. Maka Allah tetap mengira ya, tetap menghitung langkah kaki kita. Oleh itu jangan langkahnya kecil-kecil je Ustaz, biar pahala dia banyak. Nanti tak sampai lagi, khawatir lama ya. Oleh itu dikatakan ya, kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, buktinya adalah wasjud waqtarib. Sujudlah kamu kepada Allah dan dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sujud ya, sujud adalah bukti kita sebagai seorang hamba. Bukti yang paling hebat adalah sujud. Tak ada satu pun ibadah yang lebih hebat daripada boleh sujud. Dan sujud hanya ada dalam solat. Ibadah yang lain tak ada. Ustaz, kami ni orang mukmin, orang muslim, ada buat bantuan, tapi bantuan kami Ustaz tak sebanyak orang kafir Ustaz. Bantuan kami ni ya adalah dalam 10,000, 15,000. Orang kafir bantu 50,000 Ustaz, lebih hebat ke? Maka ada orang fasik, orang kafir, bantuannya dengan keuangan lebih besar. Apa lagi? Kebaikan, share.
Mereka datang hari raya sahaja bagi orange. Betul ya? Bagi orange. Banyak benda. Maknanya kita boleh bagi orange? Boleh. Ustaz, ada jamuan rumah terbuka. Boleh makan di rumah kami. Mereka boleh buat di rumah kami. Betul? Tapi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semua orang boleh. Maka bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah bukti. Dalam hadis yang lain, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ini maknanya kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada jazanya. Mata air di dalam surga yang diminum air surga itu oleh orang-orang yang al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga dalam hadis yang lain, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Kalau mereka ni ada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Maka orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat ketenteraman dalam hatinya. Waraihan, dapat juga wajannatu na'im, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga na'im. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah jaza bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu dikatakan wa fadailul ibadat, keutamaan satu ibadat, wasyarafuha, dan kemuliaan satu ibadah, ya, ala qadri darajatiha, bergantung kepada derajatnya, wa fawaiduha, dan faidah yang kita dapat daripada ibadah tersebut. Fahaitsu azumat al-faidah, semakin besar faidahnya, semakin besar manfaatnya, fa'azumat au kanat al-ibadah afdal, maka ibadah itu semakin afdal. Maka dikatakan di sini wa tartibu fadailil ibadat, ya, bi ratbi fawaidiha, urutan, tingkatan. Berarti maknanya ibadah ada tingkatan, ada. Ada yang sederhana, ada yang tinggi, ada yang tinggi sekali. Ya. Maka solat adalah yang tertinggi. Hatta disebutkan bahwa as-salah mi'raj al-mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Oh, Isra Mi'raj pula. Ya. Kenapa? Karena kita terus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diisrakan dan dimi'rajkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima perintah. Maka dikatakan bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Fa'azamul ibadat faidatan hiya afdalul ibadat. Apa ibadah yang paling tinggi? Dikatakan ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena akidah adalah aslul usul, semua asal daripada semua yang kita laksanakan. Aslul aqidah, asal daripada akidah, aslul ibadah, asal daripada semua perintah ibadah. Kalau tidak ma'rifatullah, ya Allah, rugi kita. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan di masjid ini saya rasa adalah pengajian tentang akidah, betul? Ya, tentang tauhid. Selain ma'rifatullah wal iman,
dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi huwa syartun fi kulli ibadah. Iman merupakan syarat semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau ada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberi pertolongan, dengan memberi bantuan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tak, pahalanya tak ada. Kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman, yang dia berikan ketika dia masuk ke dalam masjid, yang dimasukkan ke dalam kota itu, Allah kira pahala baginya. Kaki dia melangkah ke masjid sekali, 2, 3, 4, dikira pahalanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi tuan-tuan untuk pengajian di mana-mana tempat pun, setiap langkah kaki kita yang kita gunakan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman adalah syaratun, syaratnya fi kulli ibadah, diterimanya semua ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang lain? Lakum dinukum waliyadi. Kita tidak perlu bising dengan ibadah orang lain, tidak perlu bising dengan ibadah agama lain. Kita hanya perlu bising dengan keadaan kita, keadaan hati kita, kualiti ibadah kita masing-masing. Fa inna Allah la yurdihi ibadu kafirin atau ibadatu kafirin. Allah tak ridha pada ibadah orang-orang kafir. Wala yaqbal lahu amalan, amalannya tak diterima. Ya. Fa inna sakhatahu alaihi sarmat. Maknanya marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ini, ya, orang-orang yang tidak beriman ini abadi, selama-lamanya. Ya. Wala yulhiquhu afun, tak diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin melakukan kesalahan, Allah maafkan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya. Makanya mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan, Allah masih membuka lagi jalan kepada kita. Ya. Ya. Wala yashubuhu ridha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencampurkan kekufuran dengan ketaatan ataupun dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu wala yatasawwar ma'a dzalika qurbun. Kalaulah orang-orang yang tidak beriman ini, ya, melakukan sesuatu, Allah pun tak ridha kepada dia, macam mana boleh dikatakan mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima kurban, pengorbanan. Ini cerita tentang Qabil dan Habil. Ya. Innama yataqabbalullah, Allah Subhanahu wa taala menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Ya, banyak kita khotib Jumat, ya, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimum yang kita boleh melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga disebutkan oleh Imam Ali, ya, bahwa apa itu at-taqwa? Al-khaufu minal jalil. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takutnya? Takut tak mendapatkan rahmat Allah. Takut kita tak sempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita nikmat yang diberikan kita gunakan untuk yang lain.
al-khaufu minal jalil, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, kita beramal, melakukan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu wahyu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa contohnya ajaran Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedekah. Kadang-kadang kita sedekah, memberikan bantuan, ya. Ada tak kita mungkin di traffic light ke, ada yang mungkin tuan, ada yang mengulurkan tangan, ada tak pernah jumpa tuan boleh bantu tak, lalu kita buka apa namanya cermin, seret turun, kita beri dia RM5 atau RM10, ambil. Ya Allah, saya doakan Tuhan mudah rezeki. Tak payah doakan saya. Doakan awak sendiri je. Cuba bayangkan, kita sudah sedekah, dah baik dah, tapi kita pula mengikutinya dengan menyakiti hati. Kalau tak nak beri, cukup katakan mohon maaf, belum boleh memberi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang baik. Khairun, ya, lebih baik, min sadaqatin, daripada kita bersedekah, berikan bantuan, ya, yatba'uha adza, tapi kita ikut dengan ucapan macam-macam. Ada kita bantu dia RM10, RM10 ya. Ingat, tulis nama saya tahu. Tu dia. Nama saya tak masuk dalam senarai nama. Allahumma shalli ala sayyidina. Coba bayangkan kita bantu orang macam-macam. Oleh itu cuba kita latih al-amalu bit tanzil war ridha bil qalil, dan kita ridha dengan harta kita yang sedikit. Betul tak kita sudah ridha? Berarti maknanya ini adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak saya ni satu cerdas, sekolah universiti, kebanggaan saya Ustaz. Ya. Yang satu orang ni Ustaz, ya Allah, baca pun susah Ustaz. Tapi ternyata setelah tua, anak yang kita sebut tak elok tadi sempat jaga kita, ambilkan kita air, tukarkan lampin kita. Pernah tak terbayang oleh kita? Anak yang kata cerdas, saya pun jadi ketika berkata ni dah takut juga. Sekolah di universiti, jadi pensyarah, jadi doktor, engineer, macam-macam. Nak, ibu pergi ke hospital. Mak, hari ini saya sibuk lah mak. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kita sebut anak kita kadang-kadang dulu, ya, kita marah-marah dengan anak kita yang tak mampu apa-apa. Lah sekarang boleh jaga kita. Adik tak pergi mana-mana ke? Tak. Adik nak buat apa? Sekejap lah, mungkin mak nak pergi mana-mana pengajian kan. Mak nak pergi pengajian mana hari ni? Oh, mak nak pergi ke Masjid Sawah Sugala lah dulu. Oh, okey. Esok mak, mak esok ada jadual di masjid yang lain. Okey, bawa dengan motor. Adik tak ada aktiviti ke? Ada. Gitu ya. Yang kita anggap dulu tidak elok. Maknanya disuruh jaga kita ucapan kita, disuruh jaga kita apatah lagi kepada anak kita. Kita tak tahu pun. Anak saya belum besar pun, masih kecil lagi. Saya cuba latih, ya Allah, terima apa yang berlaku. Kadang-kadang ya, kita diajarkan ketika malam, ya, kita hanya tiup saja kepalanya, ya Allah saya ridha. Ya kan? Kita panggil dia suruh makan tak dengar sekali. Ya, kita panggil dari dapur mak, katanya. Dia tak dengar pun. Nak makan, ya mak. Nak makan, ya. Nak makan, tak ada jawapan. 3 kali, nak makan. Saya kata tadi 7 kali.
Kalau suami juga sama. Nah, kalau ketika dia tinggi suaranya bang, itu berarti sudah 7 kali dia panggil. Sudah berapa kali? 7 kali. Kita ingatnya, istri aku garang sangat. Tak, dia dah panggil 7 kali dah. Betul tak? Ya Allah, ketika saya belajar itu, ya Allah, betul ke? Betul. Banyak benda yang kita tersilap dalam berkomunikasi. Sebab kita berbeza, laki perempuan. Pegang handphone kita di depan dia, duduk. Abang nak minum apa? Duduk kedai ni. Abang nak minum apa? Abang nak minum apa? Kenapa? TOIC. Oh ya. Dah 3-4 kali dah dia sebut tadi. Dia tanya kita nak minum apa. Kita anggap dia tak ucap apa-apa. Sebenarnya dia ucap. Isteri kita ucap. Semua perempuan kaidahnya sama. Dan semua lelaki kaidahnya sama. Nak ustaz ke, nak tok guru ke, nak kita yang biasa-biasa, sama. Semua lelaki sama. Kalau dia fokus pada sesuatu, telinganya mengecil. Maka kalau malam-malam, yang ketika anak tidur, yang bangun siapa? Emak. Karena emak, mata tertutup, mata terbuka, pendengaran tetap 90%. Ayah kalau sudah tidur, ya sudah. Ya wassalam, begitu saja. Ya. Maka di sini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya, betul atau tidak kita ridha dengan yang Allah beri kepada kita. Ya, kadang-kadang maka kaidahnya, ya, kalau saya ajar kepada pelajar-pelajar saya, ya, kalau dalam hidup, ya, maka kita unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Apa maksudnya lebih rendah? Kita boleh jangka lah. Kita tak perlu kata orang sederhana, tak perlu kata orang miskin. Kalau kita tengok bumbung rumah kita, alhamdulillah. Bumbung rumah sebelah bocor lagi. Alhamdulillah. Kata yang bocor, alhamdulillah, bilik tak bocor. Orang lain tak ada bilik dia, masih ada rumah. Kata yang punya rumah dan bocor, alhamdulillah masih punya tanah dan rumah. Berapa banyak orang yang tak punya tanah dan rumah. Kata yang tak punya tanah dan rumah, alhamdulillah masih boleh duduk di flat. Orang lain tak sempat, tak ada duit untuk bayar flat. Kata yang tak duduk di flat tadi, alhamdulillah masih boleh duduk sekali-sekala di masjid satu sekali-sekala di tempat yang lain. Orang lain tu dah duduk di hospital. Kata yang duduk di hospital, alhamdulillah masih duduk hospital. Yang semalam tu sudah dihantar ke sebelah sana. Okay. Kata yang sudah di sana, ya sudah, alhamdulillah sudah dihantarkan ke sana. Ada. Yang di atas tu masih banyak maksiat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita berdoa sahaja. Lalu yang terakhir adalah wal isti'dad li yaumir rahil. Kita bersedia untuk hari ar-rahil. Kalau ada rihlah, perjalanan, kalau tuan-tuan nak pergi cuti, habis dah masa ni? Habis dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak pergi cuti, berapa banyak persediaan kita? Air dia, duit dia, pakaian dia, semua settle. Dah sedia bang? Dah. Kereta okey? Dah. Enjin dah okey? Dah. Servis kereta? Dah. Minyak hitam sudah? Sudah. Cuba bayangkan. Istiqdad. Persediaan kita sebelum kita melakukan perjalanan. Nak balik kampung, balik Kedah, balik Kelantan, balik mana-mana, Johor ke. Semua kita sediakan. Tapi begitu kita hidup ini, maknanya kita akan juga masuk dalam tu. Ya, kalau kita lalu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sudah bersedia ataupun tidak. Wal isti'dad li yaumir rahil. Kita akan pergi juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa persediaan kita? Maka ibadah kita sudah cukup ataupun tidak?
Ya, sedekah kita sudah mencukupi ataupun tidak, kita tak tahu lagi. Oleh itu kita sama-sama mengingatkan, ya, sama-sama mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya hanya mengamalkan satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Sesiapa sahaja yang menunjukkan kepada kebaikan, apa sahaja kebaikan, suruh solat berjamaah, suruh mendirikan solat, suruh apa sahaja ketaatan kepada Allah, maka bagi kita falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Kalau dia melakukan perbuatan itu, maknanya kita juga dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, belum kita sentuh ibadah yang kita bahas tentang maqasidus solatnya, tapi masa dah tak mencukupi. Insya-Allah jika ada rezeki lagi pada hari yang akan datang, kita berjumpa lagi. Allahumma amin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Astaghfirullahal azim min qaulin bila amalin. Astaghfirullahal azim min qaulin bila amalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.